Kelas duduk. Oke, hari ini kita akan belajar karangan respon terhad. Bagaimana untuk kamu mengeluarkan isi tersurat dan tersirat dalam petikan. Oke, yang pertama, apa itu maksud tersurat dan tersirat? Akif baca. Maksud tersurat Akif. maksud tersurat ataupun tersirat adalah merujuk kepada makna yang dinyatakan secara langsung dalam teks. Membaca boleh terus paham tanpa perlu menafsir. Sebagai contoh, Ali pergi ke perpustakaan setiap petang. Tersuratnya ialah Ali memang pergi ke perpustakaan setiap petang. Oke, terima kasih Akif. Oke, tersurat nih yang memang sudah ada dalam petikan. Paham? Maksud yang memang ada dalam petikan. Contohnya di sini, Ali pergi ke perpustakaan setiap petang. Tersuratnya sama lah, tidak perlu pikir lagi. Memang itulah, memang tersurat juga. Paham? Paham? Oke, seterusnya adalah maksud tersirat. Adila baca. Maksud tersirat merujuk kepada makna yang tersembunyi atau tidak dinyatakan secara langsung. Membaca perlu menafsir berdasarkan konteks dan pemahaman. Contohnya, Ali tidak pernah konten dengan usahakan. Tersirat, Ali seorang rajin dan bertanggung jawab. Oke, maksud tersirat nih kalau belum dalam petikan, dia suruh kamu berpikir di luar kotak yang tiada pun ditulis di situ. Paham kan? Contohnya macam ini kan, Ali tidak pernah konten ke perpustakaan. Oke, pikir di luar kotak. Kenapa dia tidak pernah konten? Sebab dia ini mempunyai sifat apa? Rajin dan bertanggung jawab kan? Sebab itu dia tidak pernah konten. Jadi tersirat nih yang tiada dalam petikan yang mesti kamu pikir sendiri. Paham? Paham kelas? Oke, bagus. Oke, seterusnya mengeluarkan dan menguraikan maklumat dalam teks. Nanti kamu akan mendapat, kalau kamu dapat soalan apa respon terhadap ulasan kan, dia bagi petikan kan. Bagaimana untuk kamu keluarkan? Dalam petikan itu yang pertama langkah-langkah. Isa baca Isa. Ya. Lakukan media dalam bahasa teks dengan teliti. Kenal pasal utama dan isi penting, gariskan atau catat maklumat penting, kategorikan maklumat fakta, pendapat, sebab, kesan, cadangan, uraikan maklumat dengan jelas tanpa penjelasan, contoh atau sebab. Oke. Ini yang apa yang kamu buat kalau kamu dapat teks yang pertama itu, kamu buka soalan, kamu dapat teks apa yang pertama perlu kamu buat inilah. Kamu mesti baca dengan teliti. Yang kedua, kenal pasti isu utama, isi yang penting. Dan ketiga, untuk kamu tidak keliru, kamu gariskan maklumat fakta, pendapat, sebab, kesan, dan cadangan lah. Dan seterusnya barulah kamu berangkat. Kamu punya apa? Kamu punya ulasan tuh. Paham kelas? Paham? Jadi boleh buat. Oke, contoh soalan. Contoh soalan. Apakah nilai murni yang terdapat dalam petikan tersebut? Garislah kehendak soalan apa? Apa dia minta? Nilai murni. Oke, baru kamu jadi nilai murni dalam petikan itu. Rajin. Kan? Paham? Paham? Oke, aktiviti kita hari ini adalah baca soal. Baca petikan dan sebagai seorang pelajar, Anda sering dijadikan contoh oleh rekan-rekan serta siswa dan pencapaian Anda yang semula. Tulis satu paragraf tentang ciri-ciri seorang pelajar yang berkualitas dalam pandangan Anda. Ciri pelajar yang berkualitas dan uraikan mengapa ciri-ciri tersebut penting. Kamu akan buat karangan selepas kamu membuat pembentangan
apa yang kawan kamu perlu bentangkan adalah ini petikan ah. Nanti dipaparkan, diterangkan dulu apa yang perlu dibuat. Oke, duduk dalam kumpulan gabung. Masih ingat kumpulan gabung? Masih? Oke. Apa yang perlu kamu bentangkan? Saya bagi simulasi contoh sini Isa. Ya, bisa. Sambil duduk, baca juga arahnya. Oke, duduk. Oke, yang pertama bentangkan hasil kerja bersama kumpulan. Dan kamu kan? Oke, seorang ahli dalam kumpulan Anda akan duduk di kursi yang disediakan di hadapan ini kursinya. Yang dinamakan seat. Oke, kerja ahli-ahli yang lain akan membentangkan ciri-ciri pelajar yang berkualiti dengan menjadikan ahli mereka mana? Ini bisa ahli mereka sebagai model yang sedang duduk di hot seat. Contoh, kalau tak paham, si Isa merupakan seorang pelajar yang berkualiti. Oke, mengapakah kami memilih si Isa sebagai contoh pelajar yang berkualiti? Disebabkan pada tahun lepas si Isa telah mendapat anugerah pelajar yang cemerlang karena dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, si Isa bertanggung jawab. Kedua, si Isa rajin ke sekolah, tidak pernah konten. Dan ketiga, si Isa setiap kali menjumpa guru-guru akan menyapa dengan memberi salam, assalamualaikum, dan membantu guru tersebut. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian. Paham? Paham apa yang perlu kamu tekankan? Senangkah susah? Senang. Oke, sekarang tersurat dan tersirat. Iya. Oke, sabar. Oke, sekarang kita mau kamu duduk dalam kumpulan dan bincangkan maksud tersurat dan tersirat untuk kamu jadikan ciri-ciri dalam model yang akan duduk di hot seat. Boleh? Oke, cukup bagi 3 menit untuk perbincangan dalam kumpulan. Suaranya, dorong. Oke, dengan itu kita persilakan berikan dudukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 dan model kumpulan 3 dan model yang akan kami lakukan ialah bersyuhada. Nur syuhada atau dikenali sebagai syuhada itu ialah seorang yang beramah, rajin, baik, disiplin, dan pandai. Dia selalu menyapa cikgu dengan ucapan assalamualaikum dan dia juga selalu menyiapkan kerja. Teruskan saja yang itu. Dan dia juga selalu menyiapkan kerja rumah yang diberikan kepada guru mata pelajaran. Itu saja dari kami. Bagaimana dia boleh menjadi seorang pelajar yang berkualiti? Apa yang pernah dia lakukan sebelum ini? Kumpulan dan kumpulan yang lain boleh bantu. Oke, beri tepukan untuk. Oke, boleh dibuka. Oke, kelas, apa yang kamu dapat tadi? Ciri-cirinya.
lagi. Oke, kita jumpa kumpulan yang seterusnya. Kumpulan toleransi kisah. Del. Assalamualaikum. Kami lagi membentangkan model kami yaitu Edil Anam bin Minggu yang dikenali sebagai model. Oke, bagaimana dia menjadi ciri-ciri pelajar yang cemerlang bisa? Bagaimana dia boleh menjadi pelajar yang berkualiti? Sebab dia pada tahun lepas dia mendapat Yang lain dia fokus catat dan punya ciri-ciri untuk memasukkan dalam karangan. pada tahun lepas model pernah mendapat anugerah murid cemerlang pada akademi pada tahun lepas Kodet ini mendapatkan anugerah pelajar cemerlang dan juga menjadi contoh yang baik bagi kalangan rekan-rekannya. Tapi apa yang ada pada ciri-ciri yang menyebabkan dia menjadi pelajar yang berkualiti? Dia seorang yang baik, tanggung jawab, semboy, Coba yang berkualiti bisa apa? ramah, amanah. Adakah dia mempunyai ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang? Iya. Ya. Oke, berikan contohnya. Kenapa? Contohnya dalam bidang sukan. Banyak juga. Dalam bidang sukan dia pernah mewakili sekolah dalam peringkat daerah. Dia pernah mewakili sekolah dalam peringkat daerah yang mendapat tempat pertama dalam acara bola sepak. Ada lagi? Model duduk tegak model. Oke. Ada lagi, boleh tanya model kamu apa ciri-ciri yang dia ada menyebabkan dia menjadi ciri-ciri yang pelajar yang berkualiti? Ada lagi sah? Ada lagi kumpulan kamu membentangkan? Ada lagi, oke teruskan. Yang lain dia kumpulan satu. Oke. Oke, iya ya, terusnya. Cepat, perbuatan kamu sudah dilakukan. Ada lagi itu. Dan oke, berikan dukungan untuk kumpulan ini. Oke, kumpulan yang seterusnya kita jemput kumpulan Akif. Ini kumpulan yang gemuk. Itu kan aku teman-teman. Yang lain dia pastikan suara kumpulan di depan saya dengar. Baik, assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 1. Jadi di sini kami memilih model Pak Muhammad Farhan Imansyah bin Rusdan. Dia mendapat pencapaian minggu lalu. Dia
dia adalah merupakan pelajar yang top nomor 1 cemerlang dalam mata pelajaran. Dia punya menyebabkan dia ini pelajar yang berkualiti adalah selalu menyiapkan tugasan, selalu turun kelas tambahan, selalu mendapat PJSK markah yang paling tinggi. Dia juga pernah mewakili pertandingan pidato peringkat negeri. Dia tiba-tiba selalu memakai rencana Malaysia setiap hari. Dan selalu menyapa cikgu dengan ucapan salam dan bisa daripada terima kasih. Oke, beri tepukan. Kejap kumpulan. Oke, kita minta kamu punya model untuk berdiri. Beri tepukan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Cikgu buka dulu tangannya. Oke, kumpulan yang terakhir akan memetakan ciri-ciri pelajar yang berkualiti. Oke, yang lain fokus. Salam harmoni kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan tentang ciri-ciri pelajar. Rosita sebagai model ciri-ciri pelajar berkualiti. Rosita merupakan seorang pelajar yang amanah, bertanggung jawab, jujur, ikhlas dan beramal. Dan dia juga selalu membantu guru seperti menguruskan barang. Rosita juga merupakan pelajar yang cemerlang di sekolah yang telah mendapatkan keputusan yang cemerlang dan banyak mendapat skor grade A di setiap mata pelajaran pada pemeriksaan akhir tahun lepas. Selain jadi pelajar cemerlang di sekolah, dia juga merupakan pelajar cemerlang dalam bidang sukan serta bidang-bidang lain. Dia seorang yang selalu menyapu kelas, menyiapkan tugas. Oke, pelajar yang lain diminta catatnya banyak isi yang dorang kemukakan. Catat. Untuk kamu isikan dalam isi karangan. Dan selalu menyiapkan tugas sekolah. Mengapa dia jadi seorang pelajar yang berkualiti? Kerana dia selalu belajar pada masa lapang dan dia ada. Contohnya, selepas dia pulang dari sekolah, dia terus ke perpustakaan untuk belajar lagi dengan mengambil pengetahuan tentang bidang-bidang lain. Dia juga menyelesaikan diri, belajar membuat jadual hariannya di rumah. Contohnya dia pagi di sekolah berapa hari, lepas tu dia sambung lagi belajar di perpustakaan. Petang tu dia ada, malam tu dia buat lagi di sekolah. Ini telah rutin hariannya. Dia juga merupakan selain merupakan pelajar cemerlang di sekolah serta pelajar cemerlang dalam bidang-bidang sukan, dia juga merupakan pelajar yang berkemahiran dari segi bidang melukis, dan dia pernah mewakili sekolah ke peringkat yang paling tinggi untuk bertanding melukis poster dan lain-lain. Ibu ada pertanyaan? Oke, ada lagi? Oke, kita buka sesi dalam nama. Enggak kan? Peringkat paling tinggi. Maksudnya pilih dulu. Tingkat antara bangsa kan? Ya. Tingkat antara bangsa lah.
Oke, ada lagi kumpulan ini? Oke, beri tepukan yang gemuruh. Jadi apa sekarang cek lengkap? Kamu boleh kuasai lah bagaimana untuk mengeluarkan ayat-ayat dan idea yang tersurat dan tersirat dalam petikan kan? Boleh kan? Boleh. Ayat-ayat tersirat pun cik rasa kamu sudah kuasai kan? Kamu sudah boleh berpikir secara kritis dan apalagi tersurat kan? Oke, bisa? Kenapa tuh? Jadi sebentar lagi kita akan buka kuis di platform quizzes. Kita akan bermain game platform, kita akan bermain game paper moon. Soalan-soalannya mengandungi apa yang kita belajar sebentar tadi. Bagaimana kamu mengeluarkan isi tersurat, tersirat, dan apakah langkah-langkah mengeluarkan ayat-ayat tersebut dalam petikan, dan apakah ciri-ciri pelajar yang berkualiti. Semua yang kita belajar tadi akan disoal dalam kuis nilai. Paham? Jadi bagaimana untuk bermainnya? Cek dulu, ada bagi kamu lembaran kertas tadi kan, QR code. Coba angkat semua. Angkat. Oke, sebentar lagi cikgu akan paparkan soalan di depan. Jika jawaban kamu B, sebalikkan begini. Ada urutan? Coba di setiap sisi itu ada urut jawaban. Jika jawaban kamu B, sebalikkan begini, luruskan. Ya, B. Ya. Gantung dengan kertas masing-masing kan? Jika pula jawaban kamu C, tengok di sisinya tuh. Sampai. Jika pula jawaban kamu C, kebalikan begini. Paham? Tengok urut di setiap sisi QR code tuh. Paham kan? Begitu juga jawaban yang seterusnya. Boleh? Boleh, ada soalan? Oke, kita mulakan quiz kita. Cikgu benarkan kamu berbincang dalam kumpulan. Jawaban kamu akan cikgu scan dah. Kalau kamu sudah jawab, balikkan kertas tuh supaya cikgu tidak scan 2 kali. Oke kelas, kalau sudah ada jawaban angkat kertas tuh. Boleh? Oke, angkat. Kalau sudah jawab, kembalikan kertas. Kalau belum jawab, kembalikan juga. Nanti sudah jawab baru ngomong. Tengok di depan nama kamu, Pak. Ada tuh nama yang sudah di-scan dan belum di-scan. Nah, belum tadi buka kan itu? Ya, tadi terbuka itu. Di-scan itu aja, disuruh tutup kalau tidak jawab lagi. Lagi, siapa mau tukar jawaban? Tiada? Ada yang mau tukar jawaban? Kalau mau tukar, ubah sekali. Kisah mau tukar? Oke, tiada? Cikgu,
Oke, soalan yang seterusnya. Kembalikan QR code kamu kalau tidak jawab tadi ya. Oke, lagi satu kali. Jangan tutup tangan. Lagi tidak ada jawaban. Kalau tidak ada dijawab lagi jangan bersenang kamu punya QR code. Boleh itu kerja? Lagi satu. Oke, ada mau tukar? Lain mau tukar? Wih, boleh? Lagi tidak ada? Lagi satu. Tolong. Marisa. Lima yang ke kanan dan juga baik. Susah kan? Senang kan? Kasih lurus sama Sintiu. Hai Kirul. Siapa? Saya dari berpikir jadi itu. Saya dari bisa. Terbalik karena kamu punya QR code itu berawal sudah jawab. Nanti itu juga jawaban kamu di jawaban betul itu juga sementara. Itu ada juga. Masih biar dia belum belajar. Dia belum belajar. Siapa lagi juara? Farhan. Farhan yang tidur kau Farhan.
Oke, jadi gue akan scan buat kamu. Lagi? Ini. Oke, Rai, kau itu gak jawabanmu? Tahu jawabanmu? Kembalikan. Kembalikan. Baca skin dulu kan. Aku ini kalau terus semua ini. Lagi. Tangan. Gimana nih itu? Terus ke bapak lagi. Dan warna. Yang dulu nama Ampar. Soalan yang terakhir. Iran, woi. Orang susah kayak ini. Oke, kita tengok. Tempat pertama Adila, Asraf, Farisa, Isa, Jazira. Beri tepukan. Manakala tempat kedua Eli, Kairi, Nur Syafika, Rahim, Rosita dan Shima dan Syuhada. Beri tepukan. Dan nomor yang ketiga Afif dan Farhan. Beri tepukan yang ke-10. Oke, best kah? Best atau bosan? Best juga bosan. Best? Oke. Oke ya. Oke, seterusnya kita minta adik Isa dan ketua kelas kita lah untuk bagi kesimpulan apa yang kita belajar tadi. Oke, Isa ke depan. Adif lah. Adif lantang suara kan? Boleh kita kelas, boleh. Assalamualaikum. Di sini tanpa basa-basi, saya selalu bicara kedua poin yang berikut. Oke, di sini kita belajar maksud tersirat dan tersurat. Apa yang kamu dapat tadi? Kamu dapat mengeluarkan apa daripada petikan? Tersurat dan tersirat. Kalian juga belajar yang berkualitas itu macam mana? Itu yang kami dapat ini. Beri tepukan. Dan seterusnya ketua kelas kita idola si Kairil. Cemburu. Itu cemburu.
Oke, beri tepukan. Oke kelas, kita jumpa tepuk tangan daripada Adik Adila dan Amy dan Paris. Oke, kita jumpa.